Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wahdina bil khair. Amma ba'd. قال الله تعالى بداية من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlukan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu untuk kamu melaksanakan satu ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai yang telah diperlukan, diwajibkan kepada umat yang terdahulu dan kemudian manusia yang bertakwa. Subhanallah azim. Para jemaah tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi antara manusia insan yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sesama kita menaikkan satu ibadah yang besar yang disebut sebagai puasa di bulan Ramadan. Dan sekian lagi kita menaikkan satu ibadah yang besar yang disebut sebagai solat. Mudah-mudahan segala amal-amal saleh yang kita kerjakan di masa yang telah berlalu dan masa mendatang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para jemaah sekalian, dalam tazkirah ringkas pada malam ini sementara kita menaikkan salat fardu isya, khususnya kita qiyam ataupun salat sunat tarawih, insya-Allah saya akan membawakan satu tazkirah yang saya namakan sebagai seruan akhirat Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sebut tentang Syahrul Mubarak yang disebut sebagai bulan yang diberkati, perkataan ayat nama yang disebut sebagai bulan diberkati adalah suatu perkataan, satu penjenamaan yang telah dijenamakan oleh Nabi SAW. Keberkatan bulan Ramadan ini adalah di sana kerana banyak kelebihan-kelebihan, banyak keistimewaan yang tidak ada pada sebelah bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara pembuktian seorang manusia, tanda-tanda seorang manusia itu memenuhi syarat-syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Bukhari rahimahullah adalah melalui suatu ibadah yang dilaksanakan oleh dirinya, yang disebut sebagai asyam ataupun kita berpuasa. Contoh yang dikatakan sekalian, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surah Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kewajiban, kefarduan, antara matlamat tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa tak lain tak bukan adalah supaya manusia itu mencapai takwa kepada Allah. Kalimah takwa ini adalah satu kalimah yang berulang kali dalam Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa antara orang-orang yang akan masuki syurga Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW mafhumnya, Nabi menceritakan ramai di kalangan manusia masuki syurga. Antara Nabi sebut takwa Allah, antara faktornya adalah takwa kepada Allah. Kemudian manusia ini suka kepada khabar gembira. Manusia suka kepada khabar gembira ini adalah satu fitrah yang Allah SWT jadikan. Manusia tidak suka kepada khabar yang dikecitakan, khabar yang menakutkan, peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengerikan. Baik, apabila manusia berdiri di akhirat nanti, Al-Quran menceritakan Yaumin Azim,
hari yang besar, hari yang sangat mendukacitakan dan sangat menggembirakan. Nabi SAW pernah menceritakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Orang ini nama sebut antara perkara yang menjadi kesukaan Nabi adalah bermusafir. Al-Quran memerintahkan ataupun menyarankan kita ingin bermusafir supaya kita mendapat hikmah. Satu ketika Nabi bermusafir dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Waktu mana Nabi bermusafir ini, Nabi bawa beberapa bekal-bekal makanan. Kita kata bila kita bermusafir tentang sekian, sebab kita kalau kita nak pulang ataupun kita nak bermusafir dengan jarak ratusan km kita, biasa kita akan bawa makanan ataupun wang ringgit. Kita isi minyak kita. Tuan-tuan yang nak pulang, yang tidak pulang, dan insyaAllah bakal pulang ke kampung masing-masing waktu mana musim perayaan, kita bawa bekalan makanan. Sebegitu juga Nabi sebagai seorang manusia seumpama kita, memerlukan kepada makanan minuman. Baik, dalam permusafiran ketika mana berhenti seketika, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bawa keluar beberapa biji tamar. Tentunya tamar makanan kesukaan Nabi SAW. Dan antara sunnah yang besar kita kena ikuti, turuti dan buat. Dan insyaAllah di sana ada kaitan dengan keberkatan kita berpuasa. Saya sebut seringkas, berbukalah dengan tamar walaupun di hadapan makanan yang berada di hadapan kita ni segala macam jenis makanan yang asadah. Walaupun bisyirkil tamar, walaupun separuh biji tamar kita makan, keberkatan kita berpuasa pada hari itu. Termasuklah waktu sana. Bila Ibnu Umar radhiyallahu anhu bawa pulang berapa biji tamar, maka kemudian Nabi sebut kepada Ibnu Umar, makanlah terlebih dahulu. Betapa ithar melebihkan sahabat yang lain yang ditunjukkan oleh Nabi. Bila Ibnu Umar makan sikit tamar, Nabi hanya makan separuh. Kemudian meneruskan lagi permusafiran. Bila meneruskan permusafiran dalam keadaan cuaca yang panas, berada di padang pasir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, Madinah, waktu mana sebelum ada disebut sebagai pengangkutan, dah ada kereta api laju sekali, daripada 8 jam, 9 jam perjalanan dah jadi 2 jam. Kalau nak rasa suasana waktu mana kita pergi, katakanlah kita pergi, kita ada pilihan sekali. Kita menaiki kenderaan, kemudian beritahu kepada driver kalau kita naik kereta, tak kira lah kereta ke bas dan sebagainya, kereta khususnya, berhenti makan di tengah-tengah padang pasir ni. Kita mengimbau seumpama satu kenangan, mengimbau kembali kita nak balik semula seakan-akan kita berada di zaman Nabi Sallam. Panas, kita tengok cuaca pada pasir dan sebagainya. Kepanasan saat ini kita rasa cuaca tak panas. Bila Nabi berhenti kali yang kedua, Ibnu Umar bawa keluar lagi bekalan yang disebut sebagai tamar. Sekali lagi Nabi memberitahu kepada Ibnu Umar, makanlah terlebih dahulu. Ibnu Umar makan. Waktu mana Ibnu Umar makanan dimakan, disyukir tamar, separuh daripada tamar. Kemudian waktu mana Nabi meneruskan lagi permusafiran bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bila berada di hentian untuk berhenti kalian ketika untuk berehat ketika jalanan yang jauh, didapati tamar hanya ada sedikit saja. Apabila ada sedikit, Nabi kata, kamu makan, sesungguhnya aku telah kenyang. Tuan-tuan sekalian, secara logik ini, sebiji tamar kalau nak dibandingkan, kalau kita buat compare Malaysia dengan separuh tamar, mana banyak? Nabi jawab kepada Ibnu Umar, sesungguhnya aku telah kenyang.
Walaupun waktu mana Nabi berhenti kali yang pertama dan kedua Nabi makan separuh. Ini dibincangkan oleh para ulama. Ibn Umar perjalanan masih lagi berbagi dalam keadaan bimbang resah. Bekalan makanan ini telah habis. Jalan masih ada. Melihat rabu macam itu, Nabi SAW telah bersabda dan sebut kepada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ibn Umar bimbang dalam keadaan bekalan makanan yang habis. Telah saya ulang, kalau berada di tempat kita umpamanya keadaan itu, waktu mana kita bermusafir, kita tertinggal handphone, beg yang segala macam makanan dan sebagainya, minyak kita ada tak sampai separuh, jalanan ratusan kek. Dia boleh jadi kita boleh minta bantuan kawan, teman, tak ada siapa-siapa. Kita musafir dengan keluarga kita, hanya ada adalah kenderaan waktu kita bimbang. Sebab contoh yang mudah untuk tuan-tuan boleh faham, kita bermusafir jalan yang teruk, minyak kereta ini hanya tinggal 10 km. Sesi minyak 100 km. Waktu itu kita resah. Kemudian Nabi mengumumkan, dikhabarkan oleh Imam Muslim, Nabi pegang bahu yang disebut sebagai Umar radhiyallahu anhu, dikata kebimbangan akhirat kalau nak dibandingkan dengan dunia ini, jauh kebimbangan akhirat. Kebimbangan akhirat, keresahan akhirat, kengerian akhirat sifatnya adalah khulud, kekal. Nabi sebut akhirat nanti manusia akhirat nanti manusia di kalangan ahli syurga, ia ada khulul jannah, ahli jannati jannah, wan nari nar, akan masuki ahli syurga ini masuki syurga, ahli neraka masuki neraka. Summa yakunu muazzin bainah, kemudian ada satu suara penyeru di antara mereka ini, wa ya ahlan nar la mauta, wahai sekalian ahli neraka, pada hari sudah tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlal jannah la mauta khulud, wahai ahli syurga, sudah tidak ada kematian pada hari, semuanya kekal. Contohnya yang dikasih waktu mana kita beribadah bulan Ramadan nafas ini, kita menyambut surat Allah hari ini, hari yang ke-8, masuki malam yang ke-9, kita menghidupkan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkat. Ibn Qayyim menyebut ada beberapa perkara yang siapa nak dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah. Yang pertama adalah dia memenuhi tuntutan Al-Quran dengan berpuasa. Jaga jangan terbatal puasa. Yang kita tahu masuk pada puasa yang besar, menahan hal-hal yang membatalkan puasa sebagai syarikat tersebut. Kemudian dia kata lagi, disebut jaga disebut sebagai jangan terbatal pahala-pahala puasa. Melalui kita berpuasa yang disebut sebagai spiritual, kita jaga yang disebut dalam puasa kita. Katanya Ibn Qayyim lagi, untuk dapatkan title gelaran tattaqun, bertakwa kepada Allah, hidupkan malam hari dengan qiyam ataupun salatullah. Tentang sejarah bulan Ramadan, bulan untuk menambahkan, menggandakan lagi amal-amal salih. Biasa kita dengar tentang masyarakat kita kata bulan beramal. Baik, bulan beramal setelah bulan yang lepas, kita dah solat, melaksanakan pelbagai aktiviti ibadah. Namun dalam bulan Ramadan ini, gandaan itu perlu. Kerana dalam hadis Nabi SAW, secara ringkas Nabi menyebut tentang amalan-amalan yang sunat Ramadan
sekiranya digagalkan semua amalan wajib. Ibnu Qayyim sebut, tadi saya sebut yang pertama siam pasti. Yang kedua adalah hidupkan malam hari, terutama dengan salatul lail, salat malam. Hadirin tuan sekalian, waktu mana kita salat pada waktu malam? Kenapa dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara aktiviti ibadah yang sifatnya Nabi pernah tunjukkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah, hadis yang panjang, salat bersama Nabi SAW, dengan solat yang panjang, dan kita berdiri pada malam hari, salat tarawih, kita sambung lagi zikir, kita sambung lagi tahajud, taubat, hajat dan sebagainya. Ini disebut sebagai qiyam, berdiri. Tak lain tak bukan antara maqasid ataupun matlamat kepada kita ini salah. Ibnu Qayyim menyebut antara adalah supaya dosa-dosa kita yang telah berlalu ataupun yang telah kita lalui dalam kehidupan kita semua diampunkan oleh Allah. Itu sedia untuk kita mencapai kualiti ibadah Ramadan. Keluar daripada Ramadan, perlu kita berikan seserius mungkin, semaksimal mungkin di sudut salat kita pada waktu malam dan pada siang hari. Orang yang menjaga salat pada malam hari di bulan Ramadan, yang dia banyak berdiri. Syekh Mutawalli Sya'rawi saya sebut kisah-kisah. Contohnya, saya suka untuk ulang Syekh Mutawalli, insya-Allah, barakallah. Seorang ulama Indonesia 1998 dia meninggal. Dia ada tentang yang ada dengan dia yang tak seulang. Yang 1998 dia meninggal. Orang solat jenazah di 1.5 juta manusia. Dia kata, ketika mana dia menafsirkan ayat, manusia ini semuanya dalam keadaan berada di hari dalam suatu tafifi. Yakumun nasu li rabbil alamin. Manusia semuanya menghadap Allah. Apabila berlaku tiban sekali pertama dalam tempoh di antara tahun kedua berdasarkan Al-Quran, tempoh masa 40 tahun. Sedangkan manusia ada ditiup sangkala kedua, manusia ini bangun daripada maqabir ataupun kubur masing-masing. Allah bangkitkan. Allah cerita dalam Quran, wa inna Allah yab'athu man fil qubur. Allah bangunkan semua manusia. Waktu mana manusia dalam keadaan bersiap diri. Sebab ini saya namakan tadi dalam pengajian kita terpentaskan kita seruan akhirat Allah. Di sana ada dua keadaan. Yang pertama seruan kegembiraan. Siapa di kalangan orang gembira? Orang yang gembira, Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, waktu mana dia berada dalam Ramadan, dia